والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Ahl Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'ala an-nisa'i fi umuri diniyah, sehinggalah kata beliau perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Kau kat mana? Betul dah tajuk situ. Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Haid dan nifas ni dipanggil hadas besar ni, hadas terbesar. 10 perkara tidak dibenarkan kita melakukan ketika kita mari haid dan kita mari nifas. Beza dengan istihadah, kita sebut dah istihadah ni hukum dia bersih. Hukum orang istihadah ni bersih. Ambo istihadah ni lagu mana ni? Hukum dia bersih. Bukan hukum sama, hukum dia tidak sama dengan hukum haid dan hukum nifas. Muka surat 37 nah, muka surat 37. Dia kata diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas seperti berikut. Haram bagi orang yang mari haid dan orang mari nifas, apabila dia dihukumkan orang ni haid ataupun nifas, maka haram buat benda-benda berikut. Dia kata pertama, berdosa buat benda ni. Pertama, 6 perkara yang haram lalu yang berkaitan. Baca dah ni. Nombor 4. Oh, tajuk ganah. Nombor 4. Nombor 4 deh. Nombor 4, benda yang diharamkan ketika haid dan nifas, bersenai-senai antara pusat dengan lutut. Yakni haram bagi suami. Gurau lah, kita kata gurau kau ambil kesedapan di antara pusat dengan lutut. Kawasan tu lain megah. Lain megah. Sama ada suami pergi minta gelenyar pula ujian-ujian ni. Ataupun bini pula nyogi bui. Tak boleh belaka. Bini jangan buat gelenyar juga. Bukan kata tok lelaki saja. Kadang-kadang ni. Hak tina pun tak boleh. Hak jantan pun tak boleh di antara pusat dengan lutut gurau. Katanya Sayyidina Aisyah, apabila hamba mari kota, Rasulullah nak bergurau dengan hamba, maka dia ambil kain pelekat yang letak atas hamba. Dia letak atas hamba. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i kata pakai kain pelekat ni apa dia kain pelekat? Kain yang menutup di antara pusat dengan lutut. Tu dia panggil kain pelekat. Kain sebar. Yo orang Arab ni yo pakai kain sebar lah, kain sebar ni kain sebar, kain selender dengan kain pelekat. Kain pelekat ni kain yang menutup daripada pusat sampai ke lutut. Kain sebar menutup daripada pusat ke atas. Kain sebar. Maka ulama Syafi'iyah ambil hukum daripada ni, katanya Sayyidina Aisyah, apabila Rasulullah nak bergurau dengan hamba ketika hamba mari kota, Rasulullah letak kain pelekat. Berarti kain yang menutup di antara pusat dengan lutut. Berarti tak boleh bergurau di antara pusat dengan lutut sebab dekat sangat dah tu. Takut ngona lepel lajut-lajut gak, tak ada apa masuk gege kepala pula nah. Maka nak gurau pusat dengan lutut jangan gurau. Ni kadang-kadang orang kampung mari tanya tahu dia minta bui. Jangan bui. Hak tu kata hak tok lelaki pun kena ngaji, pilih hak ngaji kat sikit. Jangan hak tak mengaji, reti nak minta, minta. Gitu nah. Jadi biar tahu hukum akal. Perempuan bila kita tak boleh setuh dia. Bila kat keadaan mana, kawasan mana, biar tahu. Jadi tak boleh bergurau di antara pusat dengan lutut. Kalau dia sama ada bergurau ni, dia kata tak boleh bersenai-senai. Dia kata yakni haram atas wanita itu membiarkan suami dia bersenai-senai di antara pusat dengan lutut sama ada dengan berjimuk, yakni bersetubuh, atau selainnya, walaupun hanya memandai kepada bahagian antara keduanya dengan syahwat tanpa alas. Tak boleh juga. Berarti
Katanya untuk lelaki dia, awak buat open air. Nama buat showroom. Nama. Saya tak boleh setu awak tapi awak buat showroom misalnya. Pecah kain, dia suruh pecah kain. Tak boleh bah. Antara pusat dengan lutut tak boleh. Jadi lo ni kena beli seluar racing. Seluar racing seluar orang gatis basikal tu ke. Antara pusat dengan lutut. Jadi beli warna merah. Mudah. Ni hamba tai. Setuh nampak terakak kain sikit. Warna merah. Tak boleh. Nama. Kita royak dah sunat bagi isteri pakai baju khas ketika mai kota nah. Tujuan apa dia? Tujuan supaya suami tak minta. Dan suami minta, kota. Jadi terasa hati. Tengok Islam ajar halusnya. Suami isteri kena pandai jaga suami sehingga dia jadi tak terasa hati. Kalau pakai baju sama saja, dia tengok, dia pun nak lah. Apabila nak kita kata, baik kita kota ini, sudah. Jadi nyetok tahu nyetok. Nampak tok lelaki jadi nyetok sebentar. Tapi kalau kita pakai baju khas dah. Nampak pakai kain merah kau sini kau ataupun baju tulis amihik kau apa dia nampak tulis. Nampak apa petai hari lagi. Jadi dia tak ada perasaan nak minta. Tak ada jaga hati dia. Awak tengok syarat aja lagu tu nah. Jadi tak boleh gurau di antara pusat dengan lutut. Ini khilaf ulama. Antara pusat dengan lutut ni. Berarti tengok ni ada ulama kata boleh. Tengok boleh. Cuma tidak dibenarkan sentuh. Antara pusat dengan lutut tengok boleh. Cuma sentuh tak boleh. Sini dia kata tengok pun tidak boleh. Jadi khilaf ulama ni. Masalah tubuh sepakat. Sentuh kawasan pusat dengan lutut sepakat. Tengok saja saya tak sentuh. Tengok khilaf ulama ni. Ulama berselisih masalah tengok saja. Kalau tengok boleh ke tak? Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Dalam kitab ni kata tak boleh. Setubuh tak boleh. Sebab itulah orang baru nikah pandai, mak pak kena pandai aja nah. Kena cari tarikh hok molek sungguh. Jangan hari awal-awal nikah tu lain merah dah pakai baju merah dah. Kawan tu gak iktikaf surahlah jawapan dia. Nampak tak boleh kelik masjid. Duduk masjid ataupun keluar dakwah 40 hari. Dia kata wajib atas wanita itu menahan diri dia. Diri dia sendiri tak boleh. Nak gurau tempat lain tak apa. Daripada lutut ke bawah boleh. Daripada pusat ke atas tak apa nak gurau. Antara tu tak boleh gurau. Rasulullah sendiri pun lapik dengan kain. Tak suruh koyak tok laki kita warak pada Rasulullah. Tok laki hamba boleh tahan. Dia ada pengalaman dah. Rasulullah tahan. Rasulullah gurau tak gurau. Rasulullah kuat lagi email dia. Tok laki kita ni cak lipat juga. Nama antara pusat dengan lutut tak suruh gurau lah. Rasulullah pun tak gurau. Wajib atas wanita itu menahan dirinya daripada suami jika dia diajaknya membuat sesuatu seperti itu. Setubuh ke, nyentuh ke, apa dia tak boleh. Dan lari darinya. Lari. Bukan lari maknanya unggah. Lari ni maknanya mengelak lah. Dan jika suami ingin bersenang-senang dengannya pada masa haid dan nifas sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Dia tekan sikit sebab ramai orang tahu cakna lah mana. Munggu kita laki bini juga. Jangan buat gurau gitu nah. Hukum Tuhan ni jangan buat gurau lagu tu. Benda tak boleh, kena ayat tak boleh lah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya ni haram kata ayat Quran kata haram kita bersedak-sedak duduk dekat dengan orang haid. Ayatnya kata dan apabila menanyai hai Muhammad tentang wanita dalam keadaan haid, mereka sahabat-sahabat bertanya mengenai hukum perempuan haid. Kerana zaman jahiliyah orang-orang Yahudi dulu kalau orang tino dia mari haid tahu dia buat mana? Dia hambak daripada rumah. Pergi duduk luar rumah makan suku tak si capu langsung. Berat Yahudi ni. Haid ni dia kata kira kotor benar. Maka Islam apabila mari Islam mulia ke perempuan duduk sekali makan sekali tak salah dia setuh makan ni tak apa tak jadi kotor. Cuma ada bab kawasan pusat dengan lutut jangan gurau. Tu sahaja. Orang zaman dulu hambak tak boleh makan sekali lah kotor lah demo masuk hatu lah yang berat. Jadi agama lain tu hina sangat perempuan. Mari Islam mulia ke perempuan. Apabila boleh anak lelaki orang kafir Quraisy suka dulu sembelih seekor kambing suka. Apabila boleh anak perempuan muka dia gelap nak marah boleh anak perempuan. Apa? Malu boleh anak perempuan.
Sampai sekarang dah. Sampai sekarang setengah orang ni tak suka kepada anak perempuan. Dia kata menyusahkan. Orang Arab kalau boleh anak perempuan, mucung lalu. Tak berapa nak suka. Tahu siapa dia tak suka? Mak dia juga. Mak dia tu perempuan. Pelik sungguh. Nama, orang jantan tak ada masalah. Ibu tu jadi Allah boleh anak tino. Tak berapa sedap Apa? Banyak sebab. Pertama, anak perempuan ni kalau kita jaga comel-comel, dia boleh ke orang, duduk dengan orang. Tak boleh duduk dengan kita dah. Wajib dia kena taat kepada suami dia 100%. Dia tak dengar kata kita, dengar kata tak laki dia. Kita tak boleh kata gapo. Sebab dia wajib kena taat kepada suami dia. Ni kita paksa pula taat kat hamba lagi, dengar kata hamba, balik seminggu sekali. Jangan buat lagu tu, berdosa kita. Dia wajib taat kepada suami dia. Nah. Maka kita kena terima hakikat anak perempuan, kita cara comel-comel, orang jantan lain akan ambil, akan cara dia pula. Nah. Kedua, orang zaman jahiliah, anak perempuan ni Allah lah, payah nak cara. Dia besar agaknya ambil dia orang. Jadi pelacur, jadi gapo, jadi Allah. Kalau boleh anak tino, kadang-kadang dia kambuh hidup-hidup. Pero gapo dia buat menyusuh. Kalau anak jantan boleh tolong kita, boleh gapo. Maka apabila mari Islam, buai habis perangai hok tak jauh lagu ni. Hok hina perempuan gapo dia, apabila boleh anak perempuan katanya Nabi sembelih seekor kambing. Orang jantan, tambah pula seekor kambing jadi 2 ekor kambing. Tengok. Islam mulia ke anak perempuan, boh ke Rasulullah 3 lelaki 4 perempuan. Anak tino dia 4 orang anak tino. Anak pertama tino, anak kedua tino. Dan Rasulullah pun kata, siapa dia yang dapat anak tino, sulung tino, berkat. Berkat ni. Kalau anak sulung tu tino. Nabi sebut berkat bagi orang yang dapat anak sulung tino. Anak kedua jantan tak apalah, anak kedua jantan kau tino tak apa, penting hak sulung tu tino. Jadi orang zaman dulu ketika dia hamba tak boleh duduk sekali. Maka Rasulullah sahabat-sahabat tanya pula zaman Islam, ya Rasulullah, lagu mana perempuan lagu mana muamalah supaya zaman dulu kau tak boleh duduk sekali, tak boleh sentuh, kau jadi kotor makanan kita, kau lagu mana orang ni? Orang di Amerika, orang ngaji di Amerika, orang kerja apa dia ni, laundry ni apa dah, dobi. Dia tahu pakaian ni pakaian orang Islam dengan pakaian orang kafir. Pakaian orang kafir nampak ya comelnya kotor, lebih-lebih lagi underwear dia. Allah tahu selalu, ni orang kafir ni, ni muslim ni, bersih pakaian kita lebih-lebih orang Islam. Dia boleh cek. Tok-tua kita ngaji Amerika. Dia kata pengalaman dia, nama orang dobi orang sana, dia kata ni pakaian muslim ni. Ni pakaian bukan muslim. Dia kata tahu mana? Kita cek kata kotor dengan tidak kotor. Amerika ni tak mandi. Nampak ya comel, tak mandi, lalak penuh ni, duk spray pasti go. Spray. Duk kata comel, kita orang Melayu spray 40 kali tak comel pasti go. Nampak duk kata orang Amerika tu comel. Ni nak ke Amerika. Pengotor juga buat dia ni. Maka sahabat tanya lagu mana ya Rasulullah mengenai orang-orang hik ni, kita nak buat urusan lagu mana? Supaya zaman jahiliah ke ataupun ada hukum lain ke? Ya katakanlah Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, royak gini kepada sahabat-sahabatmu, ia adalah penyakit. Azab ini maknanya benda yang menyakitkan perempuan. Hik ni mari memang sakit sungguh lah. Supaya senak perut, sakit perut supaya nak pergi ke tandah. Tapi dia duduk sebelah depan, sakit perut nak pergi ke tandah. Kita sebelah belakang ni, dia pergi ke sebelah depan. Lagu tu lah. Jadi menyakitkan perempuan. Sehingga ke setengah orang tu seguguk tolak ke. Apa maksud seguguk? Tolak ke hik tu terlalu kuat. Seruk dia mari. Sudah. Pas mula sakit jadi nak demam, jadi mengokor, jadi apa macam-macam. Kalau kuat sangat tu penyakit kena jumpa Tok Bomo, pisah juga. Sakit juga hik tapi tak siapa perekat sakit sangat. Kalau sakit sangat tu penyakit lah tu. Tu sebab itulah hik itu macam kalau kuat sangat dia jadi penyakit. Dan setengah kata tak lekat anak. Kalau kuat sangat seguguk tak lekat anak. Dok juga ada orang seguguk pas orang sore. Hak tak seguguk pula tak ada orang. Macam-macam. Tapi standard kata bagi orang-orang mengaji bakgo ni lagu tu. Lantaran itu hendaklah kamu memisahkan diri kamu daripada wanita-wanita kamu di dalam haid. Tu sebab tu Nabi kata fa'tazilun nisaa fil mahid. Hendaklah kamu asingkan diri kamu daripada perempuan. Maka jangan bergaul dengan dia. Hak ni dalil ayat Quran kata kita tak boleh bergurau dengan orang haid. Gurau sekat mana? Maka dalam hadis pun sebut. Ni umum dia. Maknanya tak boleh gurau langsung kau tak. Ni ayat Quran kata jangan dekati, jangan bergaul dengan orang haid. Maka dalam hadis kata di antara pusat dengan lutut. Sebut Sayyidina Aisyah ni Dan janganlah kamu bersetubuh hingga ia suci. Jangan menghampiri saat ni, jangan setubuh dengan perempuan sehingga dia mari haid.
Fa iza tatahharna, apabila ia mandi. Tengok dua kalimah. Kita nak ayat ke mana? Kalau bahasa Arab ni, tengok ayat Quran kata hatta yatuhurna, sehingga perempuan itu bersih. Fa iza tatahharna, apabila ia mandi. Jadi dalam mazhab kita, selagi mana perempuan yang putus haid saat ni, berhenti haid saat ni, dia tak mandi, tak boleh setubuh suami dia. Dalam mazhab lain, apabila putus saja haid, tak ada mandi lagi, boleh selalu. Suami dia boleh setubuh selalu dengan isteri dia sekalipun belum mandi lagi. Ayat Quran sini kata apabila dia bersih, dan dia bersihkan diri. Dua kali ni. Dia bersih, dia putus haid, dan dia mandi. Dalam mazhab kita wajib kena dua. Misalnya, hari ni putus dah haid, Allah tak ada air pulak bab, guling bating ke abang dia. Tak ada air nak mandi lagu mana, tak boleh bab. Nama, padahal berhenti dah. Pergi surahlah, kita pergi semaya walau pergi semaya Jumaat. Nama, pukul 11 pagi semaya Jumaat, gapo dia. Nama nampak sangat. Pergi mandi, ikutlah lagu mana. Kena mandi dulu dalam mazhab kita. Barulah boleh setubuh. Dan apabila mereka menjadi suci, maka datangilah mereka dari jalan yang diperintahkan kamu oleh Allah Ta'ala. Apabila dia bersih, maka boleh setubuhlah sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah. Yakni setubuh pun biar khabar lah. Ada tempat-tempat tak boleh setubuh. Macam pintu depan, boleh. Pintu belakang, jangan masuk. Tu tempat orang tu huk sapah. Tempat orang masuk. Tak ada orang mari ziarah, tak ikut pintu dapur. Kena mari ikut pintu depan. Kok nyelo pun orang tak masuk, kok nyelo. Kucing yang masuk kok nyelo. Jadi masuk kok pintu depan. Faham masuk kok pintu depan, pintu belakang. Kok pintu belakang, bukan waktu haid pun tak boleh. Benda tu jadi kau penyakit pula. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang suci bersih. Maka apabila berhenti keluar darah, lalu ia mandi. Perempuan itu mandi. Bolehlah ia membenarkan suaminya melakukan segala yang tersebut. Bolehlah setubuh. Cuma ada beberapa benda yang tak boleh buat. Haram atas wanita itu berbohong kepada suaminya dengan berkata, saya sedang dalam haid, agar tidak mendekati dia. Haram. Ni menipu ni. Cik Abel dia kata, awak ni berapa hari haid ni? Ni seminggu dah ada haid lagi. Padahal dia malah layan tok laki dia. Serabut perut Nama. Duk cuik-cuik bodoh ni. Duk ikut hamba, duk pegang kain. Nama seminggu duk pegang kain hamba serabut kata malah kata bersih lagi. Nama padahal bersih dah dia. Maksud kadang-kadang yang mari tolong juga buat kita ni malah serabut dah. Duduk tengok muka demo daripada muda, daripada comel, siapa tak ada gigi duk serabut duduk pegang bila awak duk pegang kain serabut nak goreng ikan tak boleh. Nama gerai kata balik sana anak kita ni kata malu kok budak. Maka menipu malah tak ada kotor lagi saja. Haram dah. Haram menipu. Suami mana tahu baik dia kata itu, dia senyaklah. Jadi orang saya tahu, mana tahu dah kita yang tahunya. Maka haram kerana hak suami itu. Ni hak suami paling besar sekali layanan dalam bab ni Demikian pula haram atasnya merahsiakan kedatangan haid kepada suami dia. Dia mari haid, bersih dah. Bersih. Tok laki dia tu gak sallallahu rabbuna selalulah. Iya selalu. Tengok apa ni kata sebut kita semua ni. Rasa sebut tak kata pelik tak rasa. Jadi kau haram berdosa. Jangan buat pok tolong lagu tu. Kalau mari oyak mari kata baik kita mari tak boleh ni. Oyak ni pakai wak senyap dah habis mitok kita pun nak juga. Pakai jangan buat kerja lagu tu. Haram hukum dia berdosa. Bukan kata berdosa kau tu penyakit dah. Darah tu jadi kau penyakit pula. Demikian pula haram atasnya merahsiakan kedatangan haid kepada suaminya. Sebab ada satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ghaisat wal mughawwisat. Artinya Allah melaknati segala wanita ghaisat dan wanita mughawwisat. Gapo dia ghaisat mughawwisat ni? Para ulama mengertikan makna ghaisat ialah wanita yang tidak memberitahu suaminya bahawa dirinya dalam haid. Dalam haid, tiba-tiba suami dia setubuh dengan dia, darah. Supaya dia tidak mendekatinya untuk bersetubuh. Dan erti mughawwisat, wanita yang tidak dalam haid lalu mendusta kepada suaminya dengan mengaku bahawanya diri dalam haid. Hak ni ngaku dalam haid, hak ni ngaku dalam bersih. Semua tu dosa berlaku.
Misalnya tengah-tengah setubuh mari hit. Ni satu masalah. Mana tahu dia tak mari tepat, dia tak bunyi loceng gitu. Mungkin bunyi koh-koh. Bunyi pobrik kereta api. Bunyi dok-dok, dia tak bunyi supaya kereta kau tu kabar-kabar mari darah. Okey, tengok. Kalau permulaan hit mari setubuh tengah setubuh, mari tengok darah. Hit Allah baik kita baik. Sudah. Bukan hit tu saya benci awak, I hate you. Bukan dok hit ni gitu. Sudah lah baik. Pas lagu mana? Okey, setubuh ketika permulaan darah sunat dah. Tak wajib. Sunat bayar 1 dinar emas. 1 dinar emas. Berapa dia 1 dinar? Lonis dinar berapa? 700. Ada. Sekeping sedinar mah lah ni. Berapa? Siapa dia dok main dinar mah? Ada toke-toke dinar mah ni. Ada. Dalam 700 lah. Dalam 700 800 dinar mah. Sunat kita sedekah RM800. Tapi kalau setubuh di akhir hit. Misalnya hit nak kering dah. Kita ingat kering lah. Kawan tu ingat kering lah. Yang mandi-mandi setubuh. Setubuh tengoklah ada darah lagi ni. Akhir hit. Maka hukum dia sunat bukan wajib. Sunat sedekah setengah dinar. Yakni RM400. Lebih kurang lah. Tengok pula lah harga sedinar tu berapa. Kalau lebih kurang tu dah 800 700 gitu. Tak wajib sunat lagu tu. Peringatan. Jika seorang wanita itu suci daripada haid dan nifas, kemudian datang salah satu dari kedua darah haid dan nifas sesudah masuk waktu solat dan telah berlalu satu masa yang membolehkannya melakukan solat pada waktu itu, tetapi dia tidak melakukannya, maka hukumnya wajib atas wanita itu apabila telah bersuci daripada haid atau nifasnya mengqadakkan solatnya yang ditinggalkan itu. Sebab solat itu telah wajib atasnya. Dia tidak menunaikannya pada waktu itu, tetapi dia tidak menunaikannya dan dinamakan dia dalam ilmu fiqh turul mani', yakni kedatangan halangan yang mendadak. Kau ada ayat tu bahasa Melayu dah ni gini. Masalah orang mari haid gini. Masuk waktu zuhur. Zuhur contohnya pukul 1. Contohnya lah pukul 1. Masuk waktu zuhur, bel zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bel zuhur dah tu. Nama. Kita pun duk tengok TV. Tengok TV gapo dia goreng ikan ko, basuh baju ko, nyapu rumah ko, nyapu sapoh ko. Nama. Nyapu. Sapa 2.5. 2.5. Nak pergi ambil air semaya. Rasa tak selesa Nama. Cek. Mari darah selepas setengah jam masuk waktu. Selepas setengah jam masuk waktu. Sepatutnya kalau kita ambil air semaya saat ni, masuk waktu kita ambil air semaya gapo apa semua, patut kita semaya dah sudah muka setengah jam kita semaya 15 minit 10 minit ya. Maka masuk waktu. Kita kena ingat. Nak semaya ke mana? Tak boleh semaya dah lahir. Cuma kena ingat. Zuhur ni wajib kita kena qada sebab patutnya kita kena semaya dah. Kita tak semaya. Zuhur ni wajib kita kena qada bila? Lepas pada bersih, ingat zuhur rambut terlepas hari tu. Nak semaya tak boleh dah. Okey. Tu maksud dia. Tapi kalau bel zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bel zuhur baru. Kita pun ambil air semaya ni 10 minit. Lepas pada 5 minit tu, 5 minit lah kita makan nasi sebentar. 5 minit lah kata-kata. Acu nak pergi ambil semaya tengok sudah mari darah. Wajib kena qada zuhur? Tidak wajib sebab dia tak ada pun masa untuk semaya zuhur. Sebab semaya zuhur contohnya 15 minit. Saat ni lepas pada setengah jam dah pada waktu zuhur. Dia kena qada. Tapi kalau tak ada 5 minit maka tak payah qada dah zuhur. Apabila bersih tak payah qada dah zuhur. Hak tu masalah haid mari. Ada masalah lagi haid ilah haid. Haid tak ada. Maknanya berputus haid ya sipil lagu lain pula. Begitu juga ni. Jika wanita itu sedang dalam haid atau nifas, berhenti darahnya sebelum habis waktu salah satu solat daripada solat 5 waktu, walaupun sekadar sebentar, maka yang wajib atasnya menyegerakan solat waktu itu. Sekiranya waktu itu cukup untuk menunaikan solat. Kalau waktunya tidak cukup, maka wajib atasnya mengqadakan solat itu di mana darahnya berhenti sedang dia masih dalam waktu solat tersebut, walaupun hanya dengan qada takbiratul ihram. Kita baca sikit lagi.
Dan sebagaimana dihukumkan wajib mengqadhakan solat tersebut, maka diwajibkan juga mengqadha solat yang sebelumnya. Jika solat itu dari jenis yang boleh dijamakkan, jamak takhir seperti solat zuhur boleh dijamakkan dengan asar, solat maghrib boleh dijamakkan dengan isya. Ni masalah kedua, ingat ni. Royak ku anak tina kita, royak ku kita sendiri. Sani masalah mari hit. Sekarang kita duduk dalam hit ni. Apabila duduk dalam hit, putus hit. Cek-cek putus hit. Putus hit bukan putus hit umur 50, maknanya berhenti hit. Berhenti hit. Nama. Bila kau berhenti hit, okey. Waktu zuhur. Bila? Dalam 40 minit lagi. 40 minit ataupun setengah jam lagi nak habis waktu zuhur. Dalam pukul 4, 4:30 asar misalnya, pukul 4 berhenti. Wajib kita pergi mandi selalu dan sembahyang dalam waktu zuhur saat ni. Sebab ada waktu. Jangan kita kata pelengoh biar awak sekali ngasar. Ni ada kan matrik. Nama malah pelewak sikit. Patut kalau dia mandi semaya dalam waktu. Daknya pelewak siapa jadi qadha zuhur tu. Jadi kalau lagu tu, maka wajib dia mandi segera, bersih gapo dia, maka semaya dalam waktu. Kalau tak ada, misalnya dekat nak habis dah waktu zuhur. Misalnya zuhur asar 4:30. Dalam pukul 4.20 atau 4.25, cek bersih kita. Sudah. Tak ada maya zuhur ni nak mandi lagi. Pas lagu mana? Ingat ambo kena qadha zuhur ni sebab dah hujung waktu. Nah, sekalipun hujung waktu ni qada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni 2 saat ya. Allahu akbar. Tak. Nak habis lagi waktu zuhur, qada Allahu akbar. Wajib kena semaya zuhur tu. Mandi sudah, tak sudah kalut lah. Mandi sudah orang biasa. Okey, semaya asar ataupun semaya zuhur qada, lepas tu semaya asar. Ingat zuhur tu kena qada. Sebab dah tak ada dalam waktu, kita kena mandi sudah ke apa dia, barulah semaya. So masalah. Okey, lepas tu habis dalam waktu zuhur. Hek kita putus pula berhenti dalam waktu asar pula. Pula. Ya beza ni, waktu asar. Waktu asar bila? Kalau macam saat ni, misalnya asar ni maghrib contohnya pukul 7. Habis berhenti dalam pukul 6:30. Berarti kalau kita mandi semaya dah dalam waktu. Wajib kena mandi segera waktu semaya dalam waktu. Pas semaya asar saja, tak kena semaya sekali dengan zuhur. Sebab waktu asar adalah waktu zuhur ketika kita jamak sembahyang. Berarti kena qada zuhur dengan qada asar. Pas lagu mana nak buat? Semaya asar dulu, biar hok dalam waktu tu dulu. Maya asar dulu. Zuhur kalau dah masuk kita qada lalu dalam waktu tu, kalau tidak kita qada dalam maghrib lah, tak ada. Misal contohnya kena qada 2 semaya. Asar dengan zuhur. Sebab kita dah waktu asar. Apa mau kena dah zuhur? Zuhur ke habis dah. Dah awak dah waktu asar. Kerana waktu asar ni dipanggil waktu zuhur ketika jamak. Ramai orang kata mau qada asar saja ya, sebab amo dah waktu asar. Zuhur terlepas dah. Zuhur waktu dia juga tu ketika jamak tu ke. Kita mengaji dalam ilmu waktu, asar ini adalah waktu zuhur ketika darurat ni. Waktu darurat kita ngaji waktu ikhtiar, waktu harus, waktu apa. Ni ramai orang pakai tak qada. Tak payah qada lah, amo dah waktu asar. Ni cak lipat dia panggil dosa ni. Kena qada waktu hok kita dah. Begitu juga kalau tak ada dua-dua. Maghrib pukul 7. Ni 55 minit lagi. Sudah. Asar pun tak ada. Asar pun dah Allahu akbar ya waktunya. Maka kita pun wajib lepas pada bersih tu, okey, wajib mandi, memang masuk waktu maghrib lah 5 minit ingat. Mandi apa semua, wajib kena qada asar, wajib sebab kita dah waktu asar. Sikit pun sikit. Zuhur wajib kena qada juga. Kaedah dia apabila dah waktu asar, zuhur kena qada juga. Begitu juga waktu isya dengan maghrib, supaya masalah zuhur juga. Kalau dah hujung waktu isya pun, maghrib kena qada. Maghrib kena qada. Dekat dengan subuh dah kita berhenti. Darah, maka isya dah, maghrib pun kena qada juga. Jangan qada isya saja. Ingatlah kaedah ni. Saat ni masalah mari hek, ni masalah berhenti hek pula. Ya lagu lain cerak tak cerak dah ada pening dah tu. Sudah hamba. Saat ni nampak supaya faham tak ada ngambak lagu ni barang ni nama ujian-ujian lagu ni pula. Tak ada apa. Jadi gelulu beruk lah nak makan. Nak macam-macam kata.
Dia kata sekiranya solat yang sebelumnya tidak boleh dijamak seperti solat subuh. Subuh ni boleh jamak ke tak? Tak boleh jamak, tak sudut koyal. Ambo nak jamak antara Isya dengan subuh. Planet Pluto boleh buat. Sini tak sudut buat, sudut mengarut lah. Mana boleh kata Isya jamak dengan subuh. Maghrib dengan Isya tu regu dia. Subuh tak boleh jamak. Misalnya dia waktu subuh. Ni masalah ni ketiga. Ni kena ingat sipir kita ni. Regu dia maghrib dengan Isya, Zuhur dengan Asar, subuh benda tak boleh jamak. Saat ni semaya boleh jamak, bererti kalau dia waktu Asar kena qada juga waktu Zuhur, dia waktu Isya kena qada juga waktu maghrib, dia waktu subuh akhir subuh. Contohnya lah ni naik matahari api subuh pukul 7 contohnya lah ni. Okey, mari 7.50 subuh pun tak ada, tapi dia lah waktu subuhnya, wajib kena qada subuh. Isya kena qada tak? Tak qada. Sebab tak ada waktu. Subuh ni adalah waktu Isya. Tak ada istilah jamak Isya dengan subuh. Jadi kalau dia ujung waktu subuh, tak payah qada Isya. Jangan kiyah kata semaya sebelum dia kena qada juga tak, sebab dia tak boleh jamak. Isya dengan subuh tak boleh jamak. Berarti qada subuh saja. Qada tu lagu mana? Apabila kita mandilah. Mandilah, nak mandi segera pun tak apa, memang terlepas dah. Kita kata kalau mandi pun terlepas dah kata. Memang tak lewat kerana nak bangun pukul 10 pun tak apa. Hak penting ingat subuh hamba kena qada, sebab dia ujung waktu subuh. Sekalipun tak sempat semaya dalam waktu, cuma waktu tu hamba dah. Sekalipun qada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni 2 saat sebelum habis subuh qada Allahu akbar, kita bersih, wajib kena qada subuh hari tu. Kita nak qada waktu duha apa boleh. Tak apalah, lepas zuhur lepas ni hamba nak qada, lepas mai zuhur ni hamba nak qada lah subuh, sebab hamba dah, sebab hamba bersih lepas dekat nak subuh ni, nak habis waktu subuh. Kena ingatlah, kena cak ana ni. Jangan suruh tok laki jo kira. Tok laki tak utis mengira dia sampai 10 minyak betul pun tak apa tu. Jadi kita sendiri, orang tino sendiri, bak kau ni orang tok laki tak boleh nak tolong. Dia pun jadi pening juga sipir. Jadi kita sendiri faham berapa kau, bila kau waktu kita, kena cak ana sikit Sekiranya solat yang sebelumnya tidak boleh dijamak seperti solat subuh. So yang masalah semaya sunat subuh, hak tu tak boleh jamak. Hak lain ada regu masing-masing tu. Asar dengan maghrib boleh jamak tak? Contohnya dia akhir waktu maghrib. Akhir waktu maghrib. Waktu maghrib. Maka semaya asar dia kena qada tak? Kena qada ke tak? Akhir waktu maghrib. Ya beti tu putus darah tu akhir waktu maghrib. Dia ngambak qada tak tahu, nampak macam pehel, nampak. Dia ngambak dah masalah ni, nak jadi tok qadi. Nampak? Lepas ni buka kelas masing-masing. Dah ni khotel kita ni boleh buka kelas dah ngajar fiqh orang tino. Nampak? Dia dah pehel dah masalah ni. Okey, dia akhir waktu maghrib. Misalnya habis waktu maghrib pukul 8 malam nah. Contoh mudah. Okey, dekat waktu pukul 8 dalam pukul 7.55 bersih kita. Dia dah waktu maghrib 5 minit ni. Okey. Wajib kena qada tak semaya sebelum dia asar tu? Tak. Apa? Sebab dia tak boleh jamak dua tu. Tu pahal dah tu. Bisa berlaku. Saja tak si jawab ya. Mamak gue pening. Jadi ingat, akhir waktu maghrib tak payah qada asar. Sebab dia bukan regu jamak dia dah. Ingat regu jamak Zuhur dengan Asar, maghrib dengan Isya. Subuh bukan tak ada jamak. Dia kata sekiranya solat yang sebelumnya tidak boleh dijamak seperti solat subuh, memang tak boleh jamak dengan Isya. Yang tidak boleh dijamak dengan Zuhur, memang tak boleh Zuhur. Boleh jamak subuh dengan Zuhur? Tak boleh. Mesti siap masuk renggang dah. Subuh habis dah, Zuhur tak masuk lagi. Waktu lain tak ada renggang. Zuhur habis waktu Zuhur automatik masuk waktu Asar. Habis waktu Asar automatik masuk waktu Maghrib. Habis waktu Maghrib automatik masuk waktu Isya. Habis waktu Isya automatik masuk waktu subuh. Tapi habis waktu subuh tak masuk lagi subuh. Subuh dengan Zuhur ya jaga renggang. Ni kau ada orang mai Zuhur dah, naik Syekh Rabbana mai dah tak boleh. Nampak? Jadi kena tunggu masuk waktu Zuhur. Tu jarak panjang dah. Maka tak boleh jamak tu pelik sungguh kalau orang nak jamak Zuhur, subuh dengan Zuhur tu tak tahu mai planet Pluto mana. Dan Asar yang tidak boleh dijamak dengan Maghrib. Masalah saat ni deh. Asar tak boleh jamak dengan Maghrib. Jangan pandai-pandai awak regu gitu. Ya regu dia dah, molek dah. Maka tidak wajib mengqadakannya, bahkan wajib mengqadakan solat yang punya waktu sahaja. Maghrib saja kena qada. Asar saat ni tak payah qada. Dapat akhir waktu Maghrib, maya Maghrib saja. Asar tak payah qada, tak payah. Sebab dia bukan semaya jamak. Maghrib saja kena qada. Dia akhir waktu subuh.
Kena qada subuh saja, Isya tak payah qada. Sebab bukan waktu regu dia. Dan ini dinamakan dalam ilmu fiqh zawalul mani. Tak apalah, tak ngapa istilah dia, tak apalah. Oh, masalah apa dia ni? Masalah turul mani. Tak faham apa, tak tahu. Ni istilah dalam bahasa Arab. Kalau orang tanya masalah turul mani, maknanya masalah hik mari. Zawalul mani masalah hik ilai. Yakni lupuknya halangi. Jadi sipir tu kena ingat ni, ramai ni pakai sipir pijak sendiri. Ambo dia akhir waktu zuhur, bakal maya zuhur. Ambo dia akhir waktu asar, maya asar saja. Zuhur tak qada. Ni. Bab yang ketiga. Masuk bab yang ketiga. Khotel kita ni boleh ngajar dah rasa-rasa. Ambo mujur boleh baca tajuk pun tak apa. Duk mari-mari tu duk terlopo saja. Nanya soalan. Lepas tu ingat dah jawab. Ingat buku pintu tak ingat dah. Apa dia buku pintu surah tu. Tak ada apa ni. Ngaji lagu tu lah. Habis putih kita tak cerak lah mana lagi. Kita heran juga orang Tino ni pelik sungguh. Masalah dia ni. Kita pula sungguh duk ngaji. Pelik sungguh. Bukan tak ada kaitan kita. Kita tak pernah mari. Benda lagu ni patut kita. Tak ada cara. Tak faham pun tak apa. Tak dosa. Munggu bukan ambo. Ni orang Tino kena faham. Dan selayaknya orang Tino mengajar. Ni kita tengok orang Tino mengajar salah. La haula wala quwata illa billah. Hukum akal dia. Patut dia lah cegaknya. Seruh kepada dia lebih pandai lagi ni. Ni kita pula sungguh. Bakgo ni pula pelik sungguh. Pening pala-pala dah. Fikir benda yang tak berlaku bagi kita. Lagu mana perasaan. Oh pelik sungguh kata. Bab yang ketiga. Mengenai solat dan apa yang berkait dengan dia. Ni bab semaya lah. Bersih tu rasa habis dah ni. Kecek bab hik, bab gapo dia. Ni untuk fardu ain dah. Wajib orang Tino ni. Kalau boleh ada sebutir buku ni mudah nak buat rojokkan. Ngaji bab hukum hakal ibadat kita. Jangan buat ibadat tak tahu alik ili alik jatuh. Nyanyolah. Pok kita ni rajin dah semaya baik. Bukan hok jenis kaki tak semaya baik, kaki tak tutup aurat. Pok kita jenis rajin dah. Tapi kalau rajin salah. Allah nyanyo salah. Patut kita kalau kita tahu kita qada semaya ni. Pas kalau tak ngaji. Ambo tak qada, engkau tak tahu. Nyanyo. Bukan sebab malah apa kita ni. Kalau tahu kita buat tapi tak tahu habis jadi kau masalah berlaku nah. Jadi kena cakna sendiri ibadat kita. Moga nak tanya cik abang kita pun dia pun semaya dia pun siratal labi lagi. Nama bukan siratal lazi, siratal labi lagi. Dia pun hangpa tengok gigi dok main walabo dok main lagu tu lagi. Tak boleh gila mana kata nah. Dia sendiri. Jadi wajib kena hadir dalam majlis-majlis ilmu. Haram suami kita halal kalau mengaji fardu ain ni. Bab haid lebih-lebih lagi. Bab semaya, cemar cuci kita. Wajib dia tak ajar. Habis dulu masa nikah janji nak ajar kita lah. Biar jadi wali. Habis sendiri pun nampak apa wali. Semaya pun tak betul. Janji nak suruh gitu kata. Kita dah tunggu sampai cabut gigi-gigi lah ni. Pakai gigi palsu. Tak ajar juga kata. Maka wajib hadir dalam majlis ilmu hak mengajar bab hukum hakal ibadat kita. Haram suami kita halal. Tak segi saya tak benar awak ujian-ujian ni pula. Lagi-lagi dah ujian-ujian saya tak benar. Awak kena duduk dengan saya. Bang ngaji bang. Fardu ain abang boleh mengajar kita ni. Curang buka sekali. Turul manik. Gapo dia? Pakai lagi tak tahu kat mana. Turul manik apa nama rima mai manik-manik pula. Tak pernah kita jual manik pun. Tak reti, tak sedok kecek bang. Nama abang pandai bab muka lain ya. Bab kau ni tak pandai kena suruh kat orang lain lah. Tengok ngajar wajib noh. Berdosa dah suami halal. Kerana apa? Kerana wajib bagi seorang perempuan belajar ilmu cara mana nak belajar buat taat ke Tuhan dengan cara betul. Nak sembahyang dengan cara betul, nak bersuci dengan cara betul. Tiba-tiba ada makhluk halal nak buat ibadat dengan cara betul. Betul kau ibadat makhluk lagu tu? Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk yang mengajak kita buat maksiat ke Tuhan. Maka boleh lawan. Bukan kata gocoh. Habis tak boleh saya deh. Pop perut sebutir. Dok, bukan lagu tu bit dengan cara molek lah. Habis kita ngaji ni. Habis tak reda. Saya terpaksa pergi dah. Saya terpaksa pergi. Nah, maka haram perbuatan suami dan tak wajib kita taat. Dah sebab tak ada cara lain dah. Misal contohnya, kena tubik ngaji juga. Wajib. Tapi kalau Cik Abel dia kata ni ambo ni nampak ya gini ni cetera buku kita tak boleh syarah tak payah tubik wajib ngaji dengan suami dia lah tak ada masalah dah lah tapi kalau suami dia pun purah hangit juga nama tak salah cari tempat-tempat lagu tu nah lebih-lebih lagi kita jenis kecek bab hukum hakal ada setengah muslimat tak suka ngaji lagu ni
Ni hukum akal. Tahu jenis minat nasihat lah, jenis minat tahu motivasi. Motivasi ni bagus juga untuk kita naik semangat untuk beragama. Bagus juga benda lagu ni. Jarang-jarang. Tapi hukum akal ni tak boleh. Dia kena tahu wajib. Semangat nak beragama, semangat nak buat ibadat, rajin nak mari hadir kuliah, tapi salah ibadat. Semaya salah, akidah salah, rugilah perbuatan lagu ni nya. Nama kalau kita kak kek tak jadi lagi gaduh nak bubuh icing. Nama gaduh nak bubuh icing. Bukan orang nak makan icing, orang nak makan kek dia tu. Nah. Rumah tak ada siap behecak dah. Tak ada apa lah ni naik seh Rabbana panggil nama. Bab yang ketiga mengenai sembahyang, solat dan apa berkaitan dengan dia. Solat adalah rukun yang kedua daripada rukun Islam. Lepas pada mengucap, lepas pada tauhid, lepas pada kenal Tuhan, lepas pada kenal Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib pula kita buat taat Tuhan. Nah, apabila kita iktiraf Allah Taala sebagai Tuhan kita, dialah yang mencipta diri kita. Dialah kita ngajilah bab tauhid, sudah seluruh belaka. Maka apabila lagu tu kita iktiraf dia sebagai Tuhan, lagu mana kita nak sembah dia pula? Lagu mana kita nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala pula dengan cara betul? Sama ada kita menghambakan diri kita dengan cara semaya, dengan cara puasa, dengan cara zakat, dengan cara taat kepada suami. Lagu mana dengan cara betul? Kena belajar. Dan kepentingan sembahyang itu pada agama umpama kepentingan kepala kepada jasad. Tak ada kepala, tak jarang orang hidup. Aksiden jarang cabut kepala hidup lagi. Tu tak tahulah. Misalnya dengar ada orang aksiden depan masjid kata cabut kepala. Oi, hidup molek-molek. Orang memang kecek buah dah. Cabut kepala hidup lagi. Nampak duduk erek, duduk urut atas belakang, nampak hidup lagi cabut kepala. Tak sudah buah. Kalau cabut tangan tak apa lagi, cabut kaki hidup lagi. Ni cabut kerak perut hidup lagi. Boleh kira lagi. Kalau cabut kepala ni, maka Islam lagu tu juga. Kalau semaya kita punuh sudah. Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salah. Wa iza saluhat sairu amalihi wa iza fasadat sairu amalihi. Nabi kata benda pertama ibadat yang ditanya Allah kepada seorang hamba, lelaki ke perempuan, adalah sembahyang dia. Dia tanya semaya. Iza saluhat, apabila molek semaya dia betul lah, syarat dia betul, rukun dia betul, benda-benda yang membatalkan semaya tak buat, betul molek lah. Apabila comel sembahyang dia, maka comel habis ibadat lain. Kenapa dia comel? Berarti Tuhan tu akan tanya dah. Tuhan tanya sikit-sikit lah. Tanya bab sembahyang. Sembahyang molek, okey. Ibadat lain Tuhan tanya kasar-kasar gitu. Biar. Wa iza fasadat, apabila semaya dia ada masalah. Sudah. Semaya kawan ni rajin semaya tapi salah belaka yok kejap. Lekung tak betul, aurat tak kena terbuka, tak tahu kok mana ambil semaya tak rata, kok mana tepat kena basuh. Sudah. Dia rajin dah. Punuh tapi semaya dia. Apabila punuh semaya, hak besar sekali punuh, fasadat sairu amalihi, sudah. Dia akan tanya soalan hak lain kau payah. Bak zakat dia perlu, bak puasa kau perlu, bak goni kau perlu, bak apa? Bak semaya dia punuh dah. Sebab tu kena cara sangat orang tua pesan sangat kau semaya. Sekalipun kita orang Tino, jangan tahu cana. Setengah orang tua tahu orang Tino tu tak duli mana bak ibadat. Tak tahulah. Mak dia tak cara kau apa sebab orang Tino ni paling penting sekali. Dia akan melahirkan generasi manusia ni. Daripada seorang perempuan melahirkan generasi manusia. Dia kalau punuh orang Tino, sebab tu orang Islam jaga sangat, sensitif sangat bab orang Tino. Orang kafir kalau dia masuk mana-mana negara Islam, dia akan punuh nombor satu orang Tino. Dia tahu dah orang Islam paling jaga sekali perempuan dia. Sensitif nah. Mana-mana negara, asal saja negara Islam ko Amerika ko, negara Chechnya ko, Rusia ko, China ko, tak ada. Orang Tino mesti orang jantan paling sensitif. Ya orang kafir tak ada sensitif bini dia. Orang lain pergi tak apa, tidur dengan orang lain tak apa, dia tak ada sensitif. Orang Islam kalau bini dia sudah, anak Tino dia sudah paling sensitif. Sebab tu orang kafir dia masuk mana-mana negara Islam dia kena orang Tino dia. Sebab apa? Benda yang paling sensitif perempuan kena jaga. Orang tua royak dah, seorang anak Tino lebih payah daripada skandal Kubah. Tu payah nak jaga long kita jaga molek pula tak dengar kata mari orang jantan mana dok percaya kok orang jantan tu pula macam-macam naik kok nyelo lah, tebuk dinding lah, macam-macam deh. Kita royak dah tu sebab payah sikit jaga orang Tino ni. Ya aurat saja.
Suara dia aurat, goni. Jadi banyak. Nabi kata perempuan ni 9 aurat, 9 nafsu, 1 akal. Lelaki pula 9 akal, 1 nafsu. Nah, 1 nafsu. Semua nafsu berlaku. Kata-kata dia, cara dia jalan. Jadi banyak kena tutup. Orang lelaki tak apa, kai pelekat sekat dada boleh kira lagi. Nama dia tak ada banyak aurat, ya aurat dia satu ya. Nafsu dia situ ya. Orang perempuan ni sudah. Dia banyak kena tutup. Tak apalah panas sikit, tak apalah. Mungkin tu hewak kita jadi orang tino. Jangan awak tak reda pula. Oh, panas weh. Muju hari ni hujan ya kata. Sekarang panas pakat leku, pakat gapo dia. Sikit ya. Ingat tu bayar deh. Kita panas, kita serabut kau rimah kau. Oh, jadi rambut ambo jadi gugur lah sebab pakat lekung. Tu bayar. Selah jatuh tu bayar. Apa sebab kita pakat lekung kerana Tuhan ke? Ingat Tuhan tak bayar, peri-peri. Tuhan suruh kita buat satu benda, ingat. Lepas tu Tuhan tak bayar. Oh, jangan. Tuhan ni maha kaya. Gapo dia kita rasa penat. Misalnya hari ni mari hujan, Allah kena setitik ya hujan jatuh atas kepala kita, Tuhan bayar. Bukan kata Allah basuh berjeruk atas kepala hamba telekung-telekung. Peri-peri saja. Siapa dia kata peri-peri? Sekali mari tak hujan, Tuhan bayar cara hujan. Glitching pula. Oh, lepeh. Kau nak lepeh ngacik abang dia. Golingnya. Kawan tu orang ayat dah naik motor hujan-hujan slow. Peluk dia hari ni. Nampak belai air. Nampak Tuhan bayar cara peluk dia. Ingat. Ingat dengan Tuhan ni Tuhan bayar. Hak penting kita buat kerana dia. Dia akan bayar. Bukan Tuhan buat nyanyi kau orang. Tuhan bukan tak ada lah. Bukan kita nak ayatkan majikan. Macam orang hak jo bayar paling. So benda Tuhan bayar 700 kali ganda. 100 kali ganda, 100,000 kali ganda, ada tu 1,000,000 kali ganda, ada tu tidak terkira ganda. Tengok Tuhan. Mana ada kerja dengan adik-beradik. Buat kerja saja Tuhan bayar berapa ni? Tanya adik kita. Mau bayar 10 riyal saja. Tak jadi dah mana 10 riyal. Tuhan bayar 700 kali ganda. 700,000. Tu ibadat biar kena betul. Usaha sikit, penat sikit tak apalah atas muka dunia. Sebab orang mukmin ni rehat dia adalah di syurga. Susah kita nak jaga agama kita lebih hari akhir zaman ni. Nak jaga agama kita pun payah. Anak-anak kita, Allahu akbar. Anak pula jenis berderek, jenis supaya padi malinja katanya Piramli. Subuh molek sama tinggi. Muka mak pula tak tinggi lah mana. Jujuk gitu. Supaya pembaris. Nak jujuk jalan buka tu ingat kata bas sekolah apa anak-anak saja. Jujuk tu ambil daripada sekolah pasti siapa kau sekolah menengah. Jujuk Ambo 14 adik-beradik. Mak ayah hamba 3 menengah, 3 rendah. Tiap-tiap tahun habis menengah, hak ni pula masuk rendah pula. 3 orang berjujuk. Gratis basikal ngaji sekolah. Hamba muka naik basikal, orang tua dulu naik basikal. Jalan bukan jalan tar ni. PCB ni ada tempat tu bukan jalan tar, ia jalan batu merah tu lah, batu kalau naik basikal skuter itu orang panggil. Hak ada galah tu kan. Hamba kena duduk belakang muka dia tua ke. Hamba tahu duduk atas apa dia? Enda tahu. Ngaji nak kata. Orang lain ni anak kita hak budak ibu budak pada pasti tak sih buat kerja lagu tu. Duduk bukan seminggu buat kerja lagu tu. 2 tahun duduk naik lagu tu. Naik. Kalau orang budak-budak lain ni tak sih buat kerja lagu tu. Ayah hamba kata basikal. Setahun 2 tahun kata basikal. Kerja tukar kebun sekolah ya. Sama sudah pergi sekolah belakang. Ayah apa pergi sekolah juga. Sebab tukar kebun sama. Jadi pindah tukar kebun sini, anak-anak pindah tukar bukan pindah tukar kebun pula. Anak-anak pindah ikut ayah. Nama pelik juga padahal sekolah boleh kata dalam beza berapa kilo ya, beza dalam 8 kilo ya. Pindah sekolah ni, pergi ikut pula sekolah ni. Kata basikal. Bro. Hak Tino tak boleh kata basikal lagu tu suka dia orang. Jalan kaki. Bik tak mana bik ni tak ada dahi jalan supaya orang bodoh. Tak suka kata lo ni tua jadi lagu ni. Kalau tengok dengan sambil foto lu tu kat katis basikal tak tahu apa dia jumpa ting kata ting ngaji deh. Kita tak tahu orang anak kita ni nak jadi gapo dia. Orang lah ni anak-anak ayah kalau tak datang dengan kereta tak segi sekolah. Kereta pula tak segi kereta kacil. Nama ayah naik mata kereta kacil malu. Atas kereta istimewa lah pun gua ada buat apa dia. Tengok. Pitih dulu 30 sen. 30 sen ngaji zaman moci-moci tak tahu. Nama. Zaman abang ambo dulu orang tua buat apa dia? Coklat nis Allah. Coklat nis Kayu 2 putung. Kita tengok lagi dia.
Dah anak-anak beriuk nak makan, nak ngaji sekolah. Geruk tarik, putar-putar geruk tarik. Tak tahulah jenis, tak tahu pesen yang ambil dulu. Siapa dia kaki coklat nisai tak tahu. Putar-putar coklat nisai, geruk tarik. Buat gotel panjang kerak-kerak. Besar ni kan coklat nisai tu. Tabur tepung sikit bubuhlah ketahuan kau apa dia makan. Berat sangat-sangat, tak boleh makan nisai. Mahal nisai, kakak nisai tu. Nampak, dah pitih tak boleh bawa. Pas lagu mana? Beli ni, gula batu, tahu gula batu? Gula batu. Makan gula batu. Kerak. Makan gula batu. Orang sekolah zaman dulu. PCB ni bersohor banjir. Tangi banjir sekat dada. Dia ambil SN kau gapo dia ambol. Dek sambil ambol dengar aku lagi. Sekat pohon ada. Ambil SPM. Mojo tak soalan bocor. Kalau soalan bocor 100 dah ambol kali. Nama. Soalan tu lewat dekat setengah jam kau 45 minit. Siapa pemeriksa kata kena buka kau dak soalan ni. Pecah dah ni. Takut kau ni tahu dah. Ada buka juga. Periksa. Tak boleh A juga Engkau mengaji tak sungguh lah. Tapi sekalipun dapat lagu tu pelajar misali juga ambo. Nama SPM sekolah ambo jadi pelajar misali. Kami plekat lagu tu ya. Nama. Tu ngaji zaman dulu. Lah ni. Naik kereta kacil. Tak segi ayo tak segi malu lah kau orang ni ada muslimah ada. Budak reti dah malu kau reti no kelas dia. Orang malu apa. Ambo dulu kasut tak ada hacul bu. Allah sokor cerita kata ngaji. Tapi orang tua berjaya didik kita. Sekalipun dengan pok tolong kita kasut kalau lah ni kita tak tergamuk didik anak kita dengan lagu tu. Gatih basikal depan orang ramah. Orang duk tengok gatih basikal setahun tu gatih. Naik toga kita dak atas dulu. Batai besi bayar sendiri kalau budak kita lah ni tak nak getar daripada nu siapa-siapa rumah dia getar gagak nombor getar tu siapa hujung ngaji supaya tolong tak jadi bodoh pun orang lah ni nak lah ni 5 riyal 5 riyal ke apa ada tu 10 riyal minta dengan orang tua kalau kita 10 riyal tengah ngor minta dengan orang tua ayo askar dulu askar ada nama askar ke dia ada macam racing panggil racing tak tahulah panggil istilah racing yang ni susu dia tak boleh racing mewah bawa susu dari poket sekolah nak siap jual pula bagi racing betul sungguh tapi orang tua lagu-lagu mana dia pisah juga beri pendidikan ke orang anak-anak tak ada masalah jadi tak jadi bodoh jangan hina kemiskinan jangan rasa tak boleh jadi cerdik orang susah dak kadang-kadang kita beri kemewahan pula anak-anak tak hargai mudah sangat itu isu tak sedap kira jalan kaki tu main jalan kaki orang ajak ni ada lawatan pergi Kuala Lumpur dengar sajalah ada lawatan Kuala Lumpur bayarlah 30 riyal ke tobat lila tak usah tanya lah orang tua kata baik aku beli ikan 30 riyal boleh makan ramai-ramai nampak beli dulu ikan tengok adik-adik ramai kerak dua nak ambil kepala kali ekor tanya lalu nak ambil kepala ekor ambil kepala tak boleh ambil ekor nampak mikir selalu tak tahu nak buat apa dia makan nasi ni makan nasi orang tua dulu ikan kering kerak dua lagi kepala ke ekor ikan kering Allah isi dengan tulis orang tulis ya kena kongel pula kat jaket besi kat lepas tu makan kuah ke apa dia cucu air panas sedap siapa kelon ni hamba berahi nasi putih cucu air panas makan dengan ikan kering kadang-kadang tabur garam sedap siapa kelon ni jadi hamba tu jadi berahi anak kita kalau buat lagu ni Allah mak tak saya kat ambo malu ambo buat kerja lagu ni makan ikan kering tak ada khasiat jadi bodoh dah ambo jadi bodoh makan ikan kering siapa dia royak nak royak kata syukur zaman-zaman kecil dulu tak rasa malu tak ada rasa malu orang tua dulu tak tahulah pelajaran dia pandai kita jadi sedar diri kita orang susah jangan duk koyak jangan duk tengok kereta orang tua jangan orang lain mari dengan motor bukan kita joh ne baru naik motor joh ne orang tua beli motor gendong tak sedar kira lah boleh naik motor boleh duk atas lampu tak apa dah Allah rasa mewahnya duk atas lampu nama motor habis hasak atas pala apa tak apa mewahnya sokonya boleh duk atas lampu tak apa dah macam-macam duduk gendong 3-4 orang kadang-kadang bapa tak pergi sekolah tak ada PT cikgu kata berat dah demo tak ada PT kasut sekolah tak sedap kira buah budak-budak cari hacul lebu tak sedap kira beg tu tak sedap kira beli sebelah hacul akhir sekali guni
Orang tua kata muni tak lewat kijak lagu mana buah sopo nama tak tahu dia panggil setan kelabu asak tak tahu ke mana kata bik tak cakap beli akhir sekali jahit sendiri boboh lah tali-tali berapa dia biar puas hati sekera tarik lembu pun mampu lembu puas hati cari juga habis usaha dah kata nah baju raya sepasal sedondo belaka nah cari beli kain elok malam-malam jahit geruk tunggu ni kat mesin siap dah hamba ya pergi gosok jahit diri ni buat sendiri cukup musel nama orang tua ajar buat sendiri kata sedondo belaka hijau muda belaka warna kuning belaka supor lasir pun supor lebih kurang tak ada beza maknanya kalau duduk kat lasir tak jumpa cari dia pun duduk mana lasir je nama lagu tu orang tua pandai kata orang lah ni kalau susah sikit Allah sudahlah saya tak boleh hidup lah apa dia Allah makan nampak hina lah apa dia lah nampak gini deh tak ada boleh hidup boleh jadi orang berjaya nah tengok orang-orang berjaya lah ni orang susah belaka Ramli bega baca tak boleh nulis tak boleh tu datuk boleh jutawan dia Ramli bega tu baca tak boleh nulis tak boleh orang lah ni anak tak boleh SPN tak boleh tak betul PMR ko PT3 ko tak boleh tak pakam jangan kata lagu tu berapa banyak hamba jumpa orang boleh kata jutawan lah tapi baca tak boleh nulis tak boleh ada CJ ke apa dia tahu UPSA pun hamba buat buku nasi lemak tu nama tak ada CJ orang lo ni gila ke CJ CJ ni bukan we makan kita bukan we pitih kita rajin sikit usaha pun dia kaya lah tu tengok rumah besar juga tanya dia ada SPN hamba dulu jual air gas gitu lah jual kepuk ke apa dia pahala ni sikit jadi kaya tak ada CJ ni kita duk suruh anak kita kerja CJ Cina tengok Cina cara dia mengajar lepas SPN Cina anak dia ikut ayah dia bukan nego ikut tolong ayah dia ngaku kita anak kita lepas SPN kita ke cari CJ universiti duduk 4 tahun lepas tu sambung master pula tambah 2 tahun sambung PhD pula misalnya 10 tahun 15 tahun anak kita klik waktu anak kita habis waktu klik CJ anak Cina tu kaya dah buku boleh buka 3 butir kedai dah. Yang kita pun boleh kertas keping baru. Bodoh tak bodoh kerja. Kawan ni dia kaya dah. Dia bukan CJ ni kita bukan nak CJ, kita nak pitih sebenarnya. CJ tu kita boleh hijau boleh pitih. Nak pitih kau nak CJ sebenarnya. Ada orang tu nama lagu tu kawan ni dia kaya dah. Makna kalau dia jumpa sains lah dia, Cina ni kaya 2-3 butir syarikat dah. Syarikat ikutlah kedai makan ke apa dia, kedai jual ke apa dia. Kawan ni baru boleh CJ. Boleh gaji, belum tentu lagi. Bersepoh orang ada CJ dia memang ada PhD bertambung PhD dulu kalau boleh tu universiti mudah kerja lah ni bersepoh habis hamba dulu nak kata minat CJ dia dulu ambil bahagian IT zaman tu IT tengah naik zaman apa dia cyber jaya apa dia tu hak tengah mahal dia tengah nak laku lah CJ IT ni dia pun ambil CJ IT siapa lah ni duduk kerja kutip buah anggur menganggur lah jawab dia lama mana menganggur padahal CJ bersepoh orang ada CJ akhir sekali cikgu akhir sekali jadi dah cikgu tengok tak boleh tak semestinya lo ni kalau nak kerja lah lebih baik kalau nak cari pitih kerja bukalah kedai-kedai tapi kena sabar lah tu teori orang nak kaya tak sebab tu orang kaya-kaya di mana ada jenis saya kerja CJ orang kaya semua kerja kadang-kadang tanya SPN hamba pun tahu sekolah tak jadilah mana dulu tapi usaha kerja buka goning kedai sikit-sikit lama-lama dia tahu ramai mana hamba tengok muslimat mocik-mocik ke apa dia kak-kak ke apa dia kok kaya-kaya kita tanya ada CJ tak ada CJ hamba lepas tu kerja cara kita lah dia tahu bukan ribu dia tahu tu tak ada CJ pas kita nak suruh kaya anak kita suruh ngaji CJ minta betul suruh kerja kalau nak biti suruh kerja buatlah apa benda halal lah jangan jual dadah memang lah cepat kaya tapi nyigat demo lah dan kepentingan agama umpama kepentingan kepala kepada jasad maka barang siapa tidak bersolat tiadalah baginya agama sesuai dengan hadis Nabi firman Allah Ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin artinya peliharalah semua solatmu yakni solat 5 waktu
dan solat pertengahan, yakni sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah Taala dalam keadaan khusyuk. Telah sabda Nabi SAW, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi fi yaumin wa lailah. Artinya 5 waktu solat yang telah Allah Taala tuliskan, yakni tetapkan kepada hamba-hambanya dalam sehari dan semalam. Allah telah mewajibkan solat ke atas Nabi kita, wallahu a'lam. Boleh kodok pegang anjing untuk jaga binatang ternak ke? Boleh lah. Dalam mazhab kita Syafi'i kita sendiri, boleh pelihara anjing dengan beberapa sebab. Pertama, nak jaga rumah. Misalnya rumah kita ada banyak orang curi, boleh kita pegang anjing, tapi jangan bubuh dalam rumah lah. Bubuh dalam rumah macam Cina tepi pagar. Tak semestinya rumah ada anjing tu rumah orang Cina, ada orang Islam pun boleh pegang kerana ada sebab. Tapi saja-saja nak pegang buat peluk apa binatang pelihara saja-saja tak boleh, hukum dia haram kerana anjing ni najis. Dan Nabi kata kalau buat masuk anjing dalam rumah, malaikat rahmat tak masuk. Kalau tak luar rumah tak apa dah. Ataupun kita tak kebun kau ikutlah. Nak secara babi kalau ni kera kau macam-macam kan, tak apa. Boleh kau orang Islam mewarna rambut dengan pewarna? Boleh dengan 2 syarat. Nak warnakan rambut 3 syarat. Pertama, orang sudah berkahwin. Orang tak nikah jangan warnakan rambut kerana tak ada tujuan. Apa demo nak warna rambut? Nak berhias. Demo ada tak laki. Kalau ada tak laki tak apa. Ikutlah nak hijau separuh, merah separuh. Daerah Malaysia kau, kerih hantuah kau ikut terpulang kepada dia. Kalau bini tak laki dia suka. Warna hijau, warna biru ikut dia terpulang kepada dia. Pertama, orang sudah berkahwin. Kedua, syarat kedua, janganlah pewarna itu ada unsur najis. Capungan najis kau, uri kau. Oh dulu ke? Apa dah? Ke capung dengan uri ke? Dia kata uri ni molek, dia tajam. Jadi cuci muka dulu. Apa dah dia panggil apa? Krim muka dia nampak. Macam-macam. Jangan ada unsur najis. Kalau tak ada unsur najis. Ketiga, jangan menutup kulit. Jangan menutup rambut. Kalau dia tutup lagu tu, tak rata ambil air semaya, mandi junub, tak boleh pakai. 3 syarat Sudah berkahwin, jangan ada unsur najis, jangan warna itu menutup rambut. Kalau dia warna menutup rambut, time mandi junub dia cukur kepala dia, ikut tak apalah tu. Nampak, cukur kepala dah, nak basuh lagu mana rambut dah tutup. Boleh ke orang Islam mencukur bulu kening? Okey. Cukur bulu kening ini bagi orang yang sudah berkahwin. Kalau sebelum berkahwin kita sebut dah, jangan berhias tubuh kita kerana tak ada tujuan. Ingat, orang berkahwin saja sunat berhias bagi suami dia. Maka dia nak cukur kening kau, nak buat betul pati kening bang ni. Buat tuanya supaya dengan mokcik ya, tapi gaya macam Siti Nurhalizadah ni, pati kening ni. Tak apa, bagi dia dah bersuami dah tak ada masalah apa. Lebih-lebih lagi kalau suami dia kata, awak tu gak ni bulu kening ni macam tak guru Jackie Chan. Misal tak guru Jackie Chan. Gini dah kata. Teringat sikit biar nampak comel. Ni tutup putih mata. Saya tengok pun macam ikan pelaruhung. Jadi pelik pula kata. Gunting molek. Maka wajib dia kena gunting. Sebab suami dia minat lagu tu. Hok kata hari-hari ni bagi orang yang tak nikah. Kerana kalau berhias dia mesti nak tunjuk orang. Jadi mengajak kepada zina pula. Jadi banyak benda lah. Maka dan nikah tak apa. Boleh pati kening. Bagi orang tak nikah boleh ke tak? Jika ada masalah, misalnya kening dia kalau tak patih sudah tak boleh buka mati mata kening paksi ni nama macam misal ulu golok lagu tu jadi kening tak tutup mata nak maka dia terpaksa gunting jadi pemandangannya tak comel menyebabkan kalau dia nak bergaul dengan orang malu. Maka boleh bagi orang yang belum berkahwin pun boleh dia buat comel lah, maknanya gunting betul kalau ni macam-macam alat ada ke dia gunting comel biar jadi dia tak malu bergaul dengan orang. Boleh. Saya tak boleh berkahwin pun. Dah. Awak nak bergaul lagi mana mata sebelah pula tu jadi macam penyamung dah pula tutup jadi ya gunting boleh tak ada masalah. Nak cukur semua pun gitu. Boleh orang menikah tak apa. Cukur supaya tak cap tak apa. Tapi syarat dengan izin suami dia.
Bukan kata cukur sikit, cukur semua okey. Orang Jamil dulu okey, bukan cukur semua, muka kening pun tak ada dah pun. Bukan ada pun, ya pun alih-alih cukur ya lukis pula macam kartun gitu ni. Macam Shinchan pula jadi. Tak apa hukum dia. Cukur separuh pun tak apa, cukur semua pun tak apa. Sebab orang berkahwin ni tak apa kalau suami dia reda lah. Kalau suami dia tak reda tak boleh lah, dia kena minta izin. Baik kita nak cukur kening, baik kita nak lukis buat macam burung meruk atas ni. Kalau ni kan macam-macam sendayu tinggi lah, yang lukis macam-macam pola rigak macam ni. Tak apalah, suami dia kata ikutlah, dia mau cukur kepala pun tak apa. Cuma cukur kepala ni makruh bagi perempuan kerana perempuan ni biasa ada rambut. Kalau cukur tak dosa, cuma makruh saja nah. Kalau suami dia suruh, wajib hukum dia. Kerana berhias untuk suami suruh berhias wajib. Ni suami kata, awak juga pakai comel juga. Ni pakai kain batik cewek awak. Ya dulu lagi orang mari ke nikah orang Jamil dulu ya hadiah kain batik. Sebab tak ada lah pakaian paling duduk dengan suami pakai batik. Pakai sekat dada juga. Awak sopo dengan orang panggil saya tengok. Nampak. Lo ni ke baju tidur banyak. Beli baju tidur lah. Nampak. Kalau suami kata wajib berhias, dia pisah lah. Pakailah baju belah paha belakang, kau ikutlah baju Tarzan pun tak apa, suami kita suruh. Belum nikah jangan dia buat benda lagu tu. Boleh kau pesakit buah pinggan menjalani cuci darah menjamak ke sembahyang. Contohnya start cuci pukul 3 selesai pukul 7. Boleh kita kaedah dia boleh. Antara sebab-sebab nak jamak sembahyang. Jamak sembahyang dah. Jamak sembahyang ni maknanya sembahyang pak. Bukan dua-dua. Pak. Boleh. Antara sebab dia kerana hajat. Lebih-lebih lagi kalau kita sakit. Berarti kita payah nak bersuci tiap-tiap waktu. Lebih-lebih lagi kalau lagu ni. Payah nak cuci ni lagu mana. Jadi ambo semaya awal, ambo jamak takdim kau jamak takhir boleh. Semaya dulu, maya zuhur 4 rakaat, maya lepas tu dah lesih lah. Tak payah maya asal lah, maya dah ni boleh. Boleh jamak jika ada hajat. Kena jamak takdim lah kalau tak sempat. Adakah simpanan CG premium kena keluar zakat? CG premium ni kita tak faham. Beli CG. Ya kira harta. Duit premium ni, CJ premium ni. Lagu mana konsep? Kerana kena faham dulu. Ia jual CJ dia, kertas tu lah. Nama berapa harga dia? Lepas tu kita simpan di bank ni premium tu. Harta. Apabila harta kita beli berapa CJ premium tu, kalau cukup nisab dia, misalnya ada harga 15,000, kita pilih premium misalnya 15,000, simpan dalam masa setahun, maka kena zakat. Ada setengah tu bank sudah waktu ambil zakat dah. Setengah bank tu kata tak apa saya waktu ambil zakat secara umum dah. Maka tak perlu lagi waktu ambil zakat pada harta simpanan dalam bank. Cuma apabila orang nak waktu ambil zakat kita kena izin ayat dia lah. Tak apalah saya izin pada pihak bank untuk keluarkan zakat saya pada setiap tahun, cabut secara umum lagu tu. Kena bayar zakat dah. Kalau cukup syarat CJ premium ni dikira harta. Ada soalan? Orang rumah sendiri tanya. Rumah boleh tanya. Tak boleh, tak puas hati dia orang lain nak nanya. Ambo tak boleh. Tak boleh nak nanya juga. Nampak? Bak cukur kening hanya dibolehkan untuk dia kata, tengok ni. Dia kata bak cukur kening ni hanya dibolehkan untuk bulu hok lebih-lebih, hok macam tak comel lah. Kalau cukur serumah tu haram rasa. Tengok. Berani jawab dia. Ambo kata saat ni boleh. Dia kata tak boleh ambo kata. Nampak? Hanya tering saja boleh. Gerana tu. Tengok berani. Mojo sore kalau 4 orang sudah nak jawab. Badi jawab belakang nampak. Gini, ambo royak dah. Kalau berkahwin boleh cukur kepala apa boleh. Bukan kata kening, kepala apa boleh cukur. Hak masalah tak nikah, orang tak nikah, ambo royak dah. Dibenarkan kalau macam memalukan lah, macam kening dia Allah, ambo tengok pelik ah. Po janggut, bodoh nak pelik. Hak tu memalukan, maka dibenarkan dia buat bukan cukur semua lah. Dia akan gunting untuk macam bentuk ke kening dia comel lah. Orang tak nikah. Masalah orang nikah ni, kepala boleh cukur. Soh kau kening, kening tipis ya. Kening lagi-lagi boleh cukur lukis pula, tak ada masalah. Merubah ke kejadian, menipu tak ada.
Orang tak nikah, apa tak boleh cukur kening kau apa dia? Sebab pertama tak ada tujuan dia nak berhias ni. Kedua ada unsur penipuan. Kalau dia ada cukur kening, dia lukis, orang ingat kening dia comel. Nama hari nikah pakai pudah apa semua tu. Nama apa buka pudah malam pertama tengok kening dekat teban ni. Terkejut kawan tu sincang kau gapo dia. Ada unsur penipuan lah. Maka ada unsur penipuan tu jadi kau haram mengubah kejadian. Sebab apa perempuan tak boleh ubah kejadian tubuh dia? Sebab ada unsur penipuan. Orang skor demo rambut berstrik, rebonding pula. Apa malam pertama tak ada nak rebonding, berjetak rambut super Maggi. Allah hamba ingat berkata strik demo menipu kata. Hak tu kita kata ada unsur penipuan. Tu elak dia. Maka kalau tak ada elak dan sebab, okey tak apa boleh buat. Lebih-lebih lagi sudah berkahwin. Masalah hamba tak biasa buat rambut warna-warni lagu tu suku pasal dari sudut boleh tak boleh kita tanya boleh pun dia oh ni satu masalah mu'andal ni nama mu'andal tu dia minat comel-comel ya gini nak kata ke mana sebab tu sebelum berkahwin ketika nak tunai sunat tengok dulu muka dia original. Misalnya ni kening gini. Macam pokok. Okey dia tajam gitu kan. Tengok. Oh, awak kening macam pokok. Saya ingat dah. Nama maknanya gilah mana-mana awak pakai pudah pun saya perasan kalau cokil lagu ni orang rumah hamba. Nama macam kelima. Maka pada hari nikah dia peguting sikitlah nak suruh comel ke hari nikah. Salah kau kita berhias pada hari nikah? Tak salah. Cuma hak ulama duk larangnya kerana kita tunjuk kepada orang bukan mahram. Nak berhias kau nak pakai baju atramen, saya nak pakai gaun lah. Macam Lady D Lady Diana. Boleh tapi pakai dengan orang sesuai lah. Tak salah benar berhias ini. Cuma hak arah kita pergi tunjuk ke tok email, tunjuk ke tok siok pek dah apa. Tok siok kata ai berat dah tunjuk kamu makan nasi lagu ni. Email pelami dah situ nasi dah depan ni gosok kali cebok nasi orang makan lada pun makan nama jadi kau tolong tu email pun hok makmu tak sedar kira tu email setara tu dah maka tak boleh lah bukan kata salah diberi salah ditunjuk kau orang lagu tu boleh maka kalau kita lagu tu kita perguting lah sikit maka tu mau andai ke suyu guting comel sebab kita tahu dah tak ada unsur penipuan tak ada unsur penipuan sebab dah tahu dah kening awak lepas ni seminggu je tak semula saya tahu dah awak guting tu bukan kalau orang tak tahu tiba-tiba dia buat comel dah lo ni lebih-lebih lagi atas gambar lo ni kan gambar 360 darjah pokok gambar tu ni gambar tu ni saya comelnya macam kepok ni kepok apa mari jatuh lebok tu tak tahu Allahu Akbar nampak dalam gambar comel sebab tu lah ni tu ni kena tengok ori jangan duk agak kat gambar banyak mana dalam surah bakis ni cerah akad nikah tengok cerah selalu 360 darjah berubah nama jadi kena tengok maka tidak ada unsur penipuan sikit-sikit tu boleh lah guting tak lagu tu tuntutan syarat dari perempuan pemilihan warna saja perempuan masalah pakai pakaian bagi perempuan sunatnya jangan kalau nak keluar rumah jangan pakai pakaian yang menarik perhatian apa maksud menarik perhatian kalau dia duduk dalam ramai-ramai lagu ni orang jadi tersilah dia kita buat gini perasan warna merah jelah bobo raung pula atas ni jadi perasan jangan pakai benda yang menyebabkan menarik perhatian orang tak syarat warna hitam ni cuma ulama kata warna hitam tu afdal sebab dia surai lagu tu jadi tak benar misalnya kita pakai baju warna tak tahu warna sopo-sapo gitu kan warna koko apa jadi tak apa tak syarat warna hitam cuma warna yang tidak menarik perhatian misalnya kawasan kita apa dia tak menarik perhatian lelaki warna kelabu okey pakai warna kelabu setengah tu warna hitam menarik perhatian kena pakai pula style Arab pula Allah ni hidung dekat sejekal jalan king paling semula ni jetak semula warna hitam pula jadi menarik nama kalau pakai warna surai warna kelabu lah warna gapo tak menarik perhatian jadi bergantung kepada suasana setempat lah tengok lagu mana pakai baju kurung surai gitu okey dah tutup aurat dah molek dah tak ada masalah dari sudut afdal tu suku pasal dari sudut sudah menutup aurat ikut dah ciri-ciri dia alhamdulillah dah ajar pakai baju kurung kalau ada pitih beli pakai jubah kau gapo dia ni macam-macam pattern ada jangan ajar pakai baju ketat
Jubah pun kena nekat tubuh. Jalan ke belakang, subhanallah. No, menekat tubuh, naik motor pula. Tak boleh menarik perhatian, menarik Tok Imam, menarik Tok Bila. Accident Tok Bila 2 3 4 orang. Kita nak pergi beli sayur ya naik motor, guling bating Tok Imam. Nampak peluk dia ni tropi lain. Nampak tiba-tiba apa Tok Imam? Tengok ustazah. Nampak jangan pakai baju menekat kulit. Kau kita KOT nak tahulah jenama kain ni kain nekat tubuh kain. Kebok kita ke bisa. Nampak habis pitih ngap beli kain apa ni. Nampak jadi pandai kain hok mana nekat tubuh ni. Pandai-pandailah. Hok penting jangan pakai pakaian yang menarik perhatian dan longgar-longgar. Ada soalan lagi ke? Oh nanti. 2 soalan. Bab semaya. Soalan. Jamak. Nak tanya tu? Nak tanya tu? Dua soalan tu. Soalan pertama kita semaya seorang. 3. Okey. Tiga soalan eh. Soalan pertama kita semaya seorang. Sunat je kita qomat. Okey, sunat kita qomat bagi perempuan, sunat sembahyang dia qomat. Lepas tu ambo qomat ambo kena jawab. Ya. Tok Bilal lah ni dok bel tu dia jawab azan tu. Ya bel, bukan kata dia je bel saja dia orang lain je jawab. Dak, dia kena jawab juga. Ya bel Allahu akbar, sunat kata Allahu akbar. Sunat dia jawab juga. Pas kita qomat, sunat kita jawablah. Mungkin kata ambo je qomat, pas ambo je jawab. Tak apa, memang lagu tu, memang sunat. Okey, masalah kita jamak pula di antara semaya sebelum semaya kita qomat. Lepas tu sebelum naik rakaat kedua semaya kedua tu deh kita qomat pula. Memang lagu tu. Qomat, lepas tu baru sembahyang yang kedua. Masalah kita semaya dengan orang pula. Orang ni tak betul baca Fatihah. Kita ni betul sikitlah. Nama betul sikit. Maka kalulah tak betul jelas sangat, memang tak betul lah. Nama dha ya tukar kepada dal wala daling. Tak pernah dengar daling dalam surah Fatihah. Bila masa baru udah jadi mengarut terlajuk baca ni jadi salah, maka tak boleh berimeh dengan dia nya. Tak boleh berimeh dengan dia. Pertama kita tegur dulu takut dia salah kan. Dia baca cepat-cepat kadang-kadang dia salah. Nama wala bowling apa bila masa main bowling dah pula. Dah wala zobo tak tahu. Gosok kali bunyi tung jadi nama. Dah suruh bulak-bulak orang ngaji orang tua kan tak reti tu gak habis tu usaha nama. Maka kalau betul dah mana kasar-kasar makhraj tebal nipis tak boleh lagi okey kira-kira sah dah tu. Tapi kalau salah terlajuk siapa baris pun salah, huruf pun tukar, tu tak boleh berimeh lah. Pertama kita tegur dulu. Kalau dia tak beki berarti dia baca salah juga. Okey kita mufarakah. Baru mufarakah. Mufarakah ni terlintas di hati kita saya tak boleh berimeh dengan dia. Okey kita sebut semaya sendiri lalu. Semaya masing-masing dah lah. Tak ada bukan imeh dengan dia dah. Wi ke umuh. Umuh ni makan nasi ke dok? Masalah wi zakat kepada anak yatim. Kita sebut dah, dalam bab zakat hanya 8 kategori manusia saja boleh terima zakat. Anak yatim, pelajar pondok semua tak boleh terima zakat saja. Janda, armalah kau apa dia tak boleh terima zakat. Kecuali atas dasar dia miskin. Ke saat ni ke? Anak yatim miskin lah. Okey, bukan kita wi atas dasar dia anak yatim, atas dasar dia orang miskin. Pelajar agama kita wi atas dasar dia miskin. Anak yatim kita wi atas dasar dia miskin. Kalau atas dasar anak yatim tak boleh. Maka sah lah sebab atas nama dia miskin. Bukan atas dasar dia anak yatim. Bukan wi ke rumah dah, wi ke individu. Ingat, bab zakat ni kena perhati sikit sebab kalau tak salah beri maka zakat kita tak sah, kena ulang semula zakat. Habis saja-saja PT 1000 ambo ingat nak bayar zakat tak kena pada cara dia tak sah zakat tu nak pergi minta semula malu dah. Kena bayar sekali lagi. Saja-saja dah. Lagu tu. Jadi zakat ni kena wi kepada individu. Jangan wi ke pondok tak boleh. Jangan wi ke rumah anak yatim tak boleh.
Kena royak ni kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak yatim di sini. Jangan beri kepada untuk dia buat bangunan kau apa dia. Tak boleh. Ya kena beri zakat kepada individu, kepada manusia. Semua orang terima manusia. Masalah manusia tu nak buat bangunan tu suku pasar, tapi kena beri kepada manusia. Orang nak buat masjid, saya nak bayar zakat nak beri buat masjid. Tak sah. Ramai orang lah ni nyanyo lah. Oh, ambo buat tubik hari tu pitih ambo dalam 25,000 juga buat masjid. Tak sah zakat tu. Kena ikut manusia. Zakat ni. Jangan ikut nak buat masjid. Buat masjid tak boleh. Kalau kita nak sedekah saja-saja, sedekah tabarruk biasa boleh. Manakala zakat dia ada cara memberi zakat dia ni. Ramai lagi rugi lah. Sebab tu kita kalau kita terima zakat, kita kena royak tanya. Makcik ni pitih zakat kau pitih ke apa dia? Pitih zakat. Kita kena pahal lalu, kena bagi, kita kena amanah lah beri kepada manusia. Kalau pitih ni, pitih saja nak buat kebajikan. Boleh nak buat bangunan, nak buat gapo dia tu tak apa, tak ada masalah. Nah. Masalah kalau dia ada wik kita tak ada masalah lah, kita nak buat bangunan tu suku pasar tapi kena wik kat orang dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.